Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam topik kawalan pneumatik. Kali ini kita pergi kepada subtopik 4.4.2 bahagian sistem kawalan pneumatik. Sistem kawalan pneumatik boleh dikategorikan kepada 4 bahagian utama, iaitu bahagian perkhidmatan pembekalan, bahagian pengawalan pneumatik, bahagian penggerak dan penukar, bahagian pemindahan atau penghantar tenaga. Ada 4 bahagian. Lebih kurang sama seperti kawalan hidrolik. Kalau kita tengok semua sama, kecuali bahagian kedua tu bahagian pengawalan pneumatik. Kalau hidrolik, bahagian pengawalan hidrolik. Bahagian-bahagian ini akan memudahkan penerangan berkenaan komponen, simbol dan fungsi sistem kawalan pneumatik. Baik, kita tengok rajah 4.30 yang menunjukkan rajah blok sistem kawalan pneumatik, iaitu bahagian penghantaran pemindahan tenaga, bahagian perkhidmatan pembekalan, bahagian pengawalan pneumatik dan bahagian penggerak ataupun penukar. Baik, seterusnya kita lihat pada rajah 4.31, mesin pemampat bagi pembekalan udara. Ini ialah mesin pemampat untuk pembekalan udara bagi sistem pneumatik ini. Baik, bahagian pemampat ni saya rasa kita biasa tengok, tapi kita tak tahu yang itu adalah sistem pneumatik. Kita tak biasa didedahkan dengan sistem pneumatik. Kalau kita pergi ke bengkel-bengkel motosikal ataupun bengkel kereta, kita akan nampak benda ni. Yang bunyi agak bising lah, pemampat ni. Kalau di buku teks, di muka surat 199 tu, gambar foto 4.11, mesin pemampat bagi pembekalan udara. Itu yang biasa kita nampak, saya rasa. Baik, kita tengok gambar rajah ni. Okey, yang pertama dekat situ kita nak tengok dia ada motor elektrik. Motor elektrik ini adalah untuk mengepam, untuk menjana pengepam ni. Pengepam ni dia macam enjin, dia macam sistem enjin 4 lejang. Macam enjin 4 lejang, ada injap masukan, ada injap keluaran. Ombuh ni akan menyedut udara, injap masukan terbuka. Kemudian bila dia menolak udara tadi balik ombuh ni, injap masukan akan tertutup, injap keluaran terbuka dan udara akan ditolak keluar masuk ke dalam tangki, masuk ke dalam tangki simpanan udara termampat. Macam tu. Baik, udara yang termampat tadi dia akan jadi panas, udara yang termampat ni akan jadi panas, dan di sini ada penyejuk. Penyejuk untuk menyejukkan udara termampat tadi. Kemudian komponen seterusnya ialah penapis air dan minyak. Baik, kalau di negara kita udara dia lembap, jadi apabila udara termampat ni dimasukkan, dipam untuk masuk ke dalam tangki, dia menyedut sekali uap air. Jadi uap air ni dia akan bertukar jadi air di dalam sistem pemampat, ataupun persekitaran kita ada di dalam, contohlah di persekitaran di bengkel, dia ada minyak ke apa ke, mungkin minyak ni sekali akan disedut masuk,
Jadi di bahagian ni ada penapis. Bahagian penapis ni lah yang akan menapiskan air dan juga minyak. Baik. Seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, dia ada tangki. Dia ada tangki. Di dalam ni lah diletakkan, disimpankan udara termampat. Bahagian ni dibuat daripada logam. Buat daripada logam tangki ni. Ya. Dia kena kuat sebab dia menyimpan udara termampat. Kemudian ada pengering untuk mengeringkan udara termampat. Kemudian tolok tekanan. Tolok tekanan ni ialah untuk mengukur tekanan udara di dalam sistem. Kemudian alat pengatur. Alat pengatur. Seterusnya bahagian penghantaran tenaga ni, pipe ni ialah bahagian penghantaran. Biasanya pipe dibuat daripada logam ataupun getah. Getah seperti getah pipe, tetapi dia bersaiz kecil. Bersaiz kecil, lebih kurang besar kelengking macam tu. Kemudian bahagian pengawalan pneumatik. Bahagian pengawalan pneumatik. Bahagian pengawalan pneumatik ni dia lebih kurang sama dengan hidrolik. Ada injap kawalan aliran, injap penghad, dan sebagainya. Cuma biasanya komponen untuk kawalan hidrolik ni dia lebih kecil. Begitu juga dengan penggerak. Penggerak sama seperti sistem hidrolik. Dia ada silinder, tapi silinder yang lebih kecil. Silinder yang lebih kecil saiznya. Baik, kita teruskan lagi secara lebih detail. Kita lihat pertama sekali bahagian perkhidmatan bekalan. Bahagian ini berfungsi menyediakan udara mampat daripada sumber udara di sekeliling. Udara ini kemudiannya dimampatkan oleh mesin pemampat untuk menghasilkan udara termampat bertekanan tinggi. Pemampat penting dalam menentukan tekanan udara mampat yang dikehendaki dan bersesuaian untuk melakukan suatu kerja. Udara termampat ini disimpan di dalam tangki penerima udara. Keseluruhan komponen sistem litar kawalan pneumatik ini mestilah mampu menampung isi padu dan tekanan udara. Pemilihan komponen yang bersesuaian dengan jumlah tekanan udara adalah penting untuk mengelakkan kerosakan komponen dan memastikan keselamatan pengguna peralatan pneumatik. Baik, kita tengok kat bawah ni tadi seperti yang saya dah katakan. Ini ialah mesin pemampat. Gambar foto 4.11 ni. Ini ialah mesin pemampat. Kalau kita tengok dalam mesin pemampat ni, baik, ini ialah tangki dia. Ini ialah tangki dia. Tangki untuk menyimpan bekalan udara termampat. Ini ialah motor elektrik. Ini ialah bahagian pengambilan udara. Ni yang saya kata dia macam piston tadi. Macam piston di dalam kenderaan. Tapi dia dekat sini dia ada piston juga ni. Ni piston. Ada omboh yang bergerak untuk menyedut udara daripada luar, kemudian menghantar udara tadi ke dalam tangki. Dia sedut kat sini, sedut daripada sini. Dua omboh ni dia menyedut udara. Baik. Seterusnya kita lihat rajah ataupun jadual 4.18.
Komponen, fungsi dan simbol di bahagian perkhidmatan bekalan. Baik, kita nak tengok satu per satu bahagian perkhidmatan bekalan ni secara detail. Pertama sekali komponennya ialah motor elektrik. Berfungsi sebagai pemicu pam. Pam tadi kalau tak ada motor elektrik, dia tak boleh jalan dengan sendiri. Perlu ada motor elektrik. Motor elektrik akan berkendali bagi menghasilkan tekanan udara yang dikehendaki. Terdapat pelbagai jenis penggerak pam selain daripada motor elektrik. Antaranya ialah enjin petrol dan diesel. Kalau tak ada elektrik, satu-satu tempat tak ada bekalan elektrik, boleh menggunakan enjin. Sama ada enjin petrol ataupun enjin diesel. Contoh pada lori. Lori, pada bas ataupun kenderaan-kenderaan berat yang menggunakan sistem pneumatik ni sebagai brake, diorang menggunakan enjin. Tak ada menggunakan elektrik. Baik, yang ini ialah simbol bagi motor elektrik. Bulat, ada huruf M dalam dia. Itu ialah motor elektrik. Gambar dia di sebelah tu. Kemudian pemampat udara. Berfungsi sebagai penyedut udara, gas atau wap untuk meningkatkan tekanan lebih daripada tekanan asal. Apa yang ada di sekeliling dia tu, dia sedut lah. Kalau ada asap-asap pun dia sedut. Untuk mendapatkan udara termampat. Ini ialah simbol bagi pemampat udara. Bulat juga, tapi ada satu macam anak panah segitiga kat dalam bulatan tu. Dan di sebelah tu ialah gambar foto bagi pemampat udara. Baik, kita lihat komponen yang seterusnya, iaitu penapis minyak dan air. Berfungsi sebagai penapis udara daripada kehadiran air dan minyak sebelum disimpan di dalam tangki. Okey, fungsi dia ialah untuk menapis air dan juga minyak. Daripada mana datangnya air dan minyak ni? Dia datang daripada persekitaran. Persekitaran pemampat ni. Kalau di negara kita ni, udaranya mengandungi wap air. Sebab negara kita ni mempunyai udara yang lembap. Panas tetapi lembap. Jadi ada kandungan air dalam dia. Begitu juga kalau di persekitaran bengkel. Bengkel motor ke bengkel kereta ke, persekitaran dia ada minyak. Jadi mungkin ada sedikit minyak yang disedut, jadi perlu ditapis dulu. Ini ialah simbol bagi penapis. Ini ialah simbol bagi penapis. Ini gambar dia. Baik. Kemudian komponen seterusnya ialah tangki. Tangki ataupun penerima udara. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara yang telah dimampat dan dipasangkan berhampiran dengan pemampat. Juga mengasingkan air yang terjadi sewaktu pemeluwapan udara yang termampat dan penyejukan udara yang termampat. Injap pembuangan udara, injap pemberhenti aliran udara dan perangkap airnya dipasang pada tangki. Baik, ini ada beberapa injap yang ada pada tangki ni. Tujuannya untuk membuang udara untuk
memberhentikan pengaliran udara dan juga untuk memerangkap air pada tangki ni. Biasanya pada bahagian bawah tangki tu dia ada satu injap untuk membuang air. Untuk membuang air. Ini ialah simbol bagi tangki. Tangki. Komponen yang seterusnya ialah pengering. Pengering akan berfungsi sebagai mengeringkan udara daripada sebarang lembapan. Komponen ini penting bagi mengelakkan berlakunya kerosakan komponen lain akibat lembapan seperti karat. Baik, tadi kita dah ada penapis minyak dan air. Di sini lembapan telah ditapis, iaitu uap-uap air daripada udara termampat tadi telah ditapis. Kemudian udara termampat masuk ke dalam tangki simpanan. Di dalam tangki simpanan ni, udara termampat ada kemungkinan masih lagi lembap. Jadi apabila nak disalurkan ke dalam sistem ataupun penggerak, udara tadi perlu dikeringkan lagi supaya uap-uap air tak masuk ke dalam silinder. Sebab kita tahu silinder ni diperbuat daripada logam, terutamanya besi dan keluli. Besi dan keluli ni apabila terkena air, dia akan teroksida ataupun akan berkarat. Apabila berkarat, dia akan merosakkan atau akan mengurangkan kelancaran pergerakan rod ataupun silinder ni. Jadi sebab itu pengering ni diperlukan. Baik, ini ialah simbol pengering. Ini simbol pengering dan ini ialah gambar pengering. Seterusnya, tolok tekanan. Tolok tekanan seperti juga dalam sistem hidrolik, fungsinya adalah untuk menunjukkan kadar tekanan. Dan lazimnya alat ini dipasangkan selepas injap pelega tekanan bagi memudahkan tekanan dilaraskan. Baik, ini ialah simbol bagi tolok tekanan. Ini rupa tolok tekanan gambarnya. Kemudian komponen yang seterusnya ialah pelicin. Pelicin diperlukan bagi menambah kelancaran pengaliran udara dalam sistem. Di samping berfungsi sebagai pelicin, komponen ini memastikan gesiran di dalam sistem dapat dikurangkan dan dapat mengurangkan masalah kehausan pada komponen. Biasanya pelicin dipasang selepas tolok tekanan. Selepas tolok tekanan ada pelicin. Pelicin ini adalah untuk melancarkan pergerakan komponen-komponen yang ada dalam sistem. Simbol dia seperti ini. Ya, bentuk diamond. Di dalam dia ada segitiga. Ya, ada segitiga-segitiga. Dan ini ialah gambar foto alat pelicin. Seterusnya, penapis udara. Berfungsi sebagai penapis udara untuk mengelakkan kotoran dan benda asing memasuki sistem yang boleh menyebabkan kerosakan seperti sistem tersumbat. Kemudian ada lagi penapis yang akan menapis benda asing. Kemungkinan dalam tangki simpanan ada berlaku perkaratan sebab kita tahu tangki simpanan ni diperbuat daripada logam. Logam. Tong yang dibuat daripada logam sama macam lebih kurang macam tong gas. Gas masak kat rumah kita tu. Dia berat dan tebal. Dibuat daripada logam yang mungkin berkarat. Jadi perlukan penapis. Takut kalau kotoran tadi akan masuk ke dalam sistem. Bila masuk ke dalam sistem, sistem akan tersumbat.
Dia mengganggu pergerakan sistem nanti. Dan yang terakhir ialah injap kawalan tekanan. Yang terakhir dalam bahagian perkhidmatan bekalan ni. Injap ini berfungsi untuk mengawal kadar aliran tekanan udara dalam sistem dan melindungi komponen lain daripada menerima tekanan berlebihan. Ini ialah injap kawalan tekanan dalam sistem pneumatik. Ini ialah bentuk ataupun rupa sebenar injap kawalan tekanan. Baik, saya harap murid-murid telah pun faham bahagian perkhidmatan bekalan dalam sistem kawalan pneumatik.